Ais semakin mencair. Gunung berapi kini mula aktif di Antartika dan suhu di Kutub Utara bukan membeku. Ini satu fenomena baru atau sebenarnya di luar negara dah lama. Pemanasan global dapat memberikan dampak besar bagi spesies ikan dunia. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Malaysia bakal berdepan fenomena cuaca baharu termasuk cuaca ekstrim. Pada 28 Februari, Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. Orang remaja pencetus kecemerlangan diri. Orang remaja jendela kematangan muda. Orang remaja pintu kesuburan rohani. Orang remaja membentuk insan-insan. Orang remaja kunci revolusi masyarakat bervisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Warga Dewan yang dimuliakan, bersyukur kita kehadiran ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dan berkumpul di dalam gelantang forum remaja pada hari yang berbahagia ini. Hadirin, tenangkan minda, lapangkan fikiran. Kerana saya, Muhammad Hakim bin Jamal, akan membawa anda menelusuri tajuk perbahasan kita pada hari ini. Baiklah hadirin, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, umur saya maklum, dewasa ini, isu pemanasan global telah menjadi polemik dan sedang hangat diperkatakan oleh segenap umat masyarakat. Baru-baru ini, kita telah digemparkan dengan berita kematian dua orang kanak-kanak yang berpunca daripada Surah Haba menjelang Hari Raya Aidilfitri yang lalu. Sehubungan dengan itu, menurut dari kajian daripada ahli klimatologi dan sejarah cuaca, Maxi Mariano Herrera merekodkan bahawa suhu luar biasa telah dilaporkan di rantau Asia Tenggara sejak beberapa minggu yang lalu. Termasuklah di luar Perak yang mencatatkan bacaan 42.7 darjah Celsius yang dipercayai tertinggi dan bersejarah negara Laos itu. Hadirin, hal ini membuktikan bahawa seantero dunia sedang bergerak dengan gambaran krisis cuaca ekstrim ini yang berkemungkinan menjadi faktor ataupun punca utama kepada berlakunya pemanasan global. Selari dengan tajuk kita pada hari ini, pemanasan global, pugat kemandirian kehidupan sejagat. Hakikat inilah merupakan fragmen mandatori yang kita akan gunakan sebagai kunci kepada pintu-pintu kelestarian alam sekitar demi menyelamatkan bumi tercinta yang kian lezat ini. Hadirin, tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, alangkah baiknya kita bersuai kenal terlebih dahulu dengan ketiga ahli panel kita yang sangat bergaya pada hari ini. Baiklah hadirin, di sebelah kiri saya, ahli panel pertama, Saudara Muhammad Hakim bin Muhammad Asri. Apa khabar saudara? Sihat, alhamdulillah saudara. Bagaimana saudara pula? Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya, panel kedua kita, kecil mulia ayu orangnya, Saudari Puteri Nurul Al-Sakinah binti Muhammad Jarisha. Selamat datang, Pak Saudari. Terima kasih, saudara. Dan tidak terlupa juga, Nur jauh di sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudara Muhyiddin Hakim bin Mustafa. Selamat datang juga, Pak Saudara. Terima kasih, saudara. Baiklah, sebelum saya menyimpang daripada landasan utama kita pada hari ini, izinkan saya untuk meneruskan lagi dengan soalan pertama kepada panel pertama kita. Baik saudara, apakah sebenarnya konsep dan definisi bagi fenomena pemanasan global yang kini menjadi bual bicara masyarakat? Persilakan. Terima kasih saudara pengerusi yang segak bergaya penampilannya, petah berkata-kata, terlalu seronok berbicara sehingga saya merasa saya sudah dilupa. Namun tidak mengapa, beliau hadir dengan satu rasional persoalan yang cukup menarik untuk dibicara. Sebelum itu, yang saya hormati barisan tetamu kehormat, barisan intelektual kehakiman, ahli-ahli panel yang lain. Seterusnya, hadirin dan hadirat warga dewan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, isu yang ingin dibincangkan ini akan membawa kepada banyak persoalan yang akan bertumbuh kepada banyak pihak. Pihak yang mana yang bertanggungjawab, pihak mana yang terkesan, dan pihak mana yang harus menyelesaikan. Kini, pemanasan global sudah menjadi perbualan yang sudah dinormalisasikan dalam kalangan masyarakat kita, seolah kecil anja-anjaan, dewasa terbawa-bawa, sudah tua tidak berubah pula. Sedangkan saudara, perkara inilah yang menjadi barang utama yang menyumbang pada krisis kemandirian kehidupan sejagat manusia. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, lebih baik saya terangkan terlebih dahulu apa itu konsep pemanasan global.
Pemanasan global adalah pemelengkapan gas rumah hijau secara berlebihan sehingga menjadi dinding penghalang daripada pembebasan haba ke angkasa. Amerika Syarikat melakukan ramalan menjelang tahun 2030 suhu bumi akan meningkat kepada 45 darjah Celsius. Perkara seperti ini pasti akan menimbulkan risauan pada seluruh masyarakat dunia. Kita ambil satu contoh, sahabat kita yang berada di negara timur besar sana. Meskipun negara mereka telah dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit serta teknologi yang kian melampaui akal kesihatan otak manusia, mereka tidak dapat lari daripada dampak negatif akibat daripada pemanasan global ini. Buktinya, pada bulan April yang lalu, negara mereka telah mencatatkan suhu yang tinggi sekitar 41 darjah Celsius. Saudara, adakah kejayaan yang dikecapi dunia pada tahun 90-an yang lalu dapat diulangi semula? Saudara, adakah kita perlu mencipta mesin masak kembali ke zaman keemasan dunia? Saudari, adakah kita perlu menantikan kehadiran Wira untuk menyelamatkan bumi kita yang tercinta? Saudara, adakah kita perlu menantikan kehadiran watak utama untuk menyelamatkan bumi kita yang tercinta? Hadirin dan hadirat, mohonlah percaya, kitalah Wira yang dinanti dunia. Terima kasih diucapkan kepada saudara panel pertama di atas rancangan konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi saudara Nakib ada menyatakan bahawa pemanasan global boleh ditakdirkan sebagai fenomena pemerangkapan gas-gas rumah hijau yang akan menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas ke angkasa. Hadirin, kita investasi kembali pada zaman revolusi perindustrian apabila manusia mula memperkenalkan bahan fosil sebagai bahan sumber tenaga yang kini ternyata mempunyai kandungan karbon yang sangat tinggi. Ekoran peristiwa ini, lapisan ozon kian menipis disebabkan tangan manusia itu sendiri sekaligus membantutkan lagi proses pembebasan bahan bumi ke luar angkasa. Baiklah, memetik wasita nirmala seterusnya. Saya ingin meneruskan lagi dengan persoalan kedua kepada saudari panel kita. Saudari, apakah faktor merupakan tunjang utama kepada pemanasan global yang akan mengancam keamanan dunia serta populasi sejagat sekiranya ia tidak diselesaikan? Persilakan. Sekalian ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang segak lagi bergaya. Petahnya berkata-kata membuatkan saya terpana seketika. Tidak dilupakan juga buat kedua sahabat panel saya serta hadirin yang dihormati sekalian. Suhu global semakin membara, merangkut nyawa rakyat jelata. Hadirnya saya tidak sekadar bicara, mengupas isu, membahas punca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Izinkan saya untuk mengemukakan satu fakta sebelum saya meneruskan kepada bicara saya yang sebenarnya. Jika dilihat, jika ditinjau, dapat kita saksikan bahawa dunia kini menuju ke arah kemajuan juga kemodenan teknologi. Namun, kemajuan teknologi inilah yang telah memperlihatkan kita kepada kerakusan manusia mengeksploitasi alam sekitar. Umum sedia tahu bahawa mengeksploitasi alam sekitar memberi impak terhadap fenomena pemanasan global. Umum juga sedia tahu bahawa pemanasan global kini menjadi cabaran dinamis buat seluruh dunia. Berbalik saya kepada soalan yang diajukan oleh Tuan Pengerusi sebentar tadi. Punca pertama yang dapat saya utarakan ialah penerbangan hutan dalam skala yang besar. Kita terbang seketika ke selatan Amerika di mana bertapaknya Brazil di sana. Menurut laporan Badan Penyiaran, kawasan hutan Amazon seluas 400 km persegi telah ditebang sekaligus menjadi rekod tertinggi untuk bulan Januari yang pernah dicatatkan sejak tahun 2015. Saudara, kegiatan tidak bermuara seperti inilah yang akan mengakibatkan gas karbon dioksida yang dilepaskan oleh manusia serta haiwan terbebas lalu terkumpul di udara sehingga menyebabkan berlakunya peningkatan suhu setempat. Tambahan lagi, kegiatan seperti ini akan merencatkan bekalan sumber oksigen yang diperlukan oleh bumi. Saudara, individu yang melakukan aktiviti ini layak kita kategorikan mereka sebagai individu yang mementingkan diri sendiri. Mengapa berani saya berkata begitu? Ini kerana mereka tanpa rasa bersalah mengambil cara mudah dengan melepaskan patok di tangga, menebang segala pokok yang ada tanpa memikirkan kesan negatif yang kian membayani mereka.
Ditinjau pula dari perspektif berbeza, pembakaran terbuka turut menyumbang kepada punca berlakunya pemanasan global. Individu yang masih tidak mempunyai kesedaran beranggapan bahawa pembakaran terbuka bukanlah apa-apa dan masih melakukannya tanpa rasa bersalah. Individu yang cetek pemikirannya ini merasakan bahawa kelakuan hero mereka ini selayaknya ditiru oleh halayak ramai dengan beranggapan bahawa pembakaran merupakan medium termudah bagi pengurusan sampah. Saudara, mereka langsung tidak cakna dengan pembakaran terbuka akan membebaskan asap sekaligus menyebabkan berlakunya cerebuk sehingga menjejaskan kesihatan masyarakat tempatan. Hadirin sekalian, walau sudah beribu nasihat yang diutarakan, mereka tetap memilih untuk memekakkan telinga, membutakan mata, bersikap seolah selujung menolak mayang tanpa memikirkan kesan yang mendatang. Oleh itu, rakyat seharusnya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna sebelum keadaan bumi kita ini kian menerai. Terima kasih diucapkan kepada saudari panel kedua di atas wahana yang telah dilontarkan sebentar tadi. Kini sudah terang lagi bersetuju bahawa terdapat dua tunjang utama yang menyumbang kepada pemanasan global. Pertama, aktiviti pembakaran penebangan hutan dalam skala besar, dan yang kedua, aktiviti pembakaran secara terbuka. Hadirin, aktiviti pembakaran akan menyebabkan kehilangan pelbagai spesies pokok dan berfungsi sebagai ejen penyerapan gas karbon dioksida serta membebaskan gas oksigen melalui proses fotosintesis. Manakala proses untuk mengurangkan kepekatan gas tersebut akan memakan masa 200 hingga 300 tahun lamanya. Baiklah, sekiranya dua orang panel kita tadi telah menerangkan berkenaan dengan definisi dan konsep serta menguraikan dengan selengkap-lengkapnya tentang faktor utama permasalahan global, maka saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang persoalan pemanasan global. Apakah implikasi yang berakar umbi dari semula krisis ini? Dipersilakan. Baiklah, andai patah sayap Raja Wali bertongkat jual saya kemari bukan untuk mencari calon isteri, namun tak lain tidak bukan untuk mengajak saudara dan saudari bersama saya menghayati bicara saya pada hari ini. Baiklah saudara dan saudari serta hadirin dan hadirat, bersentuhan kesan buruk pencemaran ini, saya percaya dan berpendapat bahawa seluruh anak negeri maupun seantero buana telah mengetahui dan mendengarnya serta menontonnya di televisyen atau internet. Sejak akhir-akhir ini, pemanasan global telah pun mengubah cuaca dan sistem iklim dunia. Ribut taufan tamsilnya berlaku dengan amat kerap. Pada masa yang sama, berlaku juga pencemaran global yang serius seperti kesan rumah hijau dan hujan asid yang seterusnya akan membawa kepada pencemaran air. Bagi menelusuri fasad saya dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk mengambil kesaksian yang berlaku di Teluk Minamata yang terletak di Jepun sana pada tahun 1956. Pencemaran toksik yang terdapat di dalam air telah pun menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabut penglihatan dan penuturan yang tidak betul. Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada juga yang menemui maut. Hadirin dan hadirat, melalui peristiwa kata yang sama juga, saya percaya tak kala pencemaran toksik ini berlaku dengan banyak berhampiran pesisiran pantai, ia tidak lain tidak bukan akan membentuk suatu lapisan minyak yang seterusnya mengancam kehidupan marine dan manusia. Juga turut menjejaskan pembesaran laut dan kesuburan plankton yang boleh mengurangkan pembiakan makanan laut. Oleh itu, saya berpendapat bahawa fenomena inilah yang akan membimbangkan pelbagai pihak. Kerana apa? Kerana jika dibiarkan di dalam jangka masa yang panjang, saya khawatir ia akan menjejaskan sumber pendapatan nelayan sekaligus melumpuhkan ekonomi negara. Meninjau dari skop yang lebih besar, menurut arbitrari yang dilakukan oleh ikon Ais Kutub Utara, Dr. Sharifah Maslina Said Abdul Qadir, beliau ada menerangkan bahawa Antartika ini saiznya 2 kali ganda Australia. Jika kita ambil sebahagian daripadanya dan jikalau air batu tersebut cair pada tahun 2040, apa yang akan berlaku? Inilah yang saya takrifkan sebagai kiamat iklim. Para saintis sudah mengiyakan fakta ini. Ketika yang air batunya setebal 2.3 km, kini telah pun menurun dengan mendadak, iaitu sebanyak 2.5 meter ke bawah. Jikalau semuanya mencair, apa yang akan berlaku? Wahai saudari, apa yang akan berlaku? Saudara, tidak lain tidak bukan, hanyalah akan membawa kepada peningkatan bencana alam seperti limpahan ombak, tsunami, banjir yang teruk, tanah runtuh dan sebagainya. Ini
inilah yang hendak saya kengangkan kepada seluruh rakyat Malaysia agar sedar bahawa pemanasan global telah pun menjadi parah. Jadi ini bukanlah perkara kecil yang boleh dipandang enteng, namun haruslah dianggap serius. Lebih-lebih lagi, Malaysia selaku ibu pertiwi yang tercinta sudah mengalami monsun-monsun yang lari dari kebiasaan seperti banjir dan sebagainya. Itu sahaja pendapat saya, saudara Yusuf. Sungguh intelektual sekali pemikiran saudara panel ketiga kita sebentar tadi. Apa yang boleh disimpulkan oleh perbahasan saudara Muiz sebentar tadi, pemanasan global telah memberi pelbagai dampak negatif yang akan mengancam keamanan dunia. Di antara itu, semua pihak haruslah berganding bahu menggabling tenaga agar krisis ini dapat ditangkis. Persis Afrika Melayu, hati gajah sama gelapah, hati kuman sama dicecah. Tetapi suka untuk saya bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Siapakah sebenarnya yang mengganas tanggungjawab utama bagi membentuk carobat ini daripada terus berlurasa? Saya persilakan panel kita yang pertama dahulu untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih saudara. Kuman seberang laut nampak, gajah depan mata tidak nampak. Itulah frasa yang sesuai untuk masyarakat kita. Kerana apa? Mereka sibuk menunjukkan jari kepada kerajaan. Soal apa mereka beranggapan bahawa pihak kerajaan lah yang harus menjadi nadi penggerak utama bagi mengatasi masalah pemanasan global ini. Adakah mereka lupa dengan fasa kata selium bagai tebu, serumpun bagai buluh? Bahasa ini menerangkan bahawa kita perlulah bekerjasama. Perkara yang ingin saya terangkan adalah masyarakatlah yang harus mengambil tanggungjawab penuh dalam mengatasi pemanasan global ini. Apa yang boleh mereka lakukan adalah mengelakkan daripada melakukan sebarang perkara yang boleh menyumbang kepada pemanasan global. Contohnya, melakukan pembakaran secara terbuka meskipun secara kecil-kecilan. Kedua, menggunakan kenderaan sendiri untuk ke tempat kerja. Sebaliknya, menggunakan kenderaan awam yang lebih mesra alam. Wallahu a'lam. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Hadirin, masyarakat seharusnya menjadi lebih cerdas berkenaan dengan kebun ini sekiranya ingin menghidupkan kembali pertiwi yang sedang berada di hujung tanduk. Sekarang kita mendengar pula pendapat daripada panel kita yang kedua. Saudari, secara ringkas tentang siapakah yang mengganas peranan utama untuk menyelesaikan masalah ini. Persilakan. Baiklah saudara, pada sudut pandangan saya pula, pihak kerajaan memainkan peranan penting serta menjadi karakter utama dalam mengatasi masalah pemanasan global ini. Mereka sebagai pemimpin negara seharusnya menggunakan langkah bagi menggerakkan rakyat yang berada di bawah mereka. Langkah ulung yang dapat mereka laksanakan adalah dengan menguatkuasakan undang-undang terhadap sebarang tindakan yang menyumbang kepada pemanasan global. Setiap pihak dari setiap peringkat, sama ada pegawai jawatan kuasa sehinggalah menteri yang telah diamanahkan oleh rakyat, seharusnya menghadkan pembukaan kilang di sesuatu tempat. Ini kerana dengan kilang-kilang yang ada inilah akan membebaskan gas-gas berbahaya seperti gas karbon monoksida. Mereka juga seharusnya menjalankan tanggungjawab mereka dengan tegas bagi komited, bukannya bersikap hangat-hangat telik ayam dalam menegakkan undang-undang serta menghukum mereka yang bersalah. Sudah terang lagi bersuluh saudara betapa pentingnya penglibatan kerajaan dalam usaha bagi menangani masalah pemanasan global ini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari panel kedua atas pandangan yang amat benar sebentar tadi. Demikianlah perbicaraan kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli panel yang lain kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga-moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tuntasnya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini bukanlah satu perkara yang patut dipandang enteng. Setiap khalifah di muka bumi ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam membendung kemudian ini dari terus menjadi bara. Modern jari menyalahkan satu pihak amatlah mudah, tetapi menyelesaikannya bukanlah semudah melontarkan bicara. Antara itu terdapat pelbagai langkah yang boleh diimplementasikan agar masalah ini dapat diakhiri. Kita tidak seharusnya mengharapkan pihak berautoriti sahaja, tetapi perlu berganding bahu. Persis kata mujara, bulan air kerana pembentung, bulan manusia kerana muafakat.
Hadirin sekalian, sebelum akhiri bicara forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan zakat patutnya berbunyi. Tadi tidak terpekan sari beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Di lain masa, bersua kembali. Dan saja untuk hari ini, tersilap bahasa, tersilap bicara. Mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada yang Maha Kuasa, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.